Bangsa Parsi, Persia, adalah suku etnik Iran yang sebahagian besar tinggal di wilayah Iran moden, termasuk wilayah bersejarah Fars, Persis. Meskipun berlatar belakangkan keturunan Indo-Eropah yang pelbagai, suku Parsi bersatu melalui bahasa Farsi, Parsi, yang tergolong dalam rumpun Indo-Iran keluarga Indo-Eropah. Bahasa Parsi kini juga dituturkan di Afghanistan sebagai bahasa dari dan Pakistan. Nama Persia sendiri berasal dari Parsa, nama suku yang tiba di selatan Iran sekitar 1000 sebelum Masehi. Rekod pertama mengenai orang Parsi muncul dalam inskripsi Raja Assyria Shalmaneser II, abad ke-9 sebelum Masehi, yang menyebut Parsua, Persia. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Empayar Achaemenid Parsi meluas 599-330 sebelum Masehi, keseluruhan dataran Iran dikenali oleh orang luar sebagai Persia. Sebelum Islam, bangsa Parsi beragama Zoroastrian. Kini kebanyakan beragama Syiah Islam, namun warisan Zoroastrian lama masih dihargai. Bangsa Parsi adalah komuniti utama Iran moden dengan warisan budaya dan bahasa yang terus berpengaruh di rantau itu. Zaman kegemilangan bangsa Parsi, Empayar Achaemenid 550-330 sebelum Masehi, diasaskan oleh Cyrus Agung, Cyrus Dugayu, kira-kira 550 sebelum Masehi, yaitu empayar pertama Parsi yang terbesar pada zamannya. Cyrus menakluk Media, Lydia, dan akhirnya Babilonia, menyatukan lembah Mesopotamia, lembah Nil, Mesir, dan lembah Indus di bawah satu kerajaan. Beliau terkenal kerana menggunakan campuran penaklukan dan diplomasi, malah dikenang sebagai pemerintah toleran dan dermawan. Kekuasaan Achaemenid memuncak di zaman Darius Pempiapre dan Xerxes IX. Pada masa Darius Pempiapre, empayar ini terbentang dari Macedonia dan Afrika Utara hingga lembah Indus. Darius memperkenal mata wang piawai, ukuran standard, menjadikan bahasa Aramaik sebagai bahasa rasmi pemerintahan, serta membina rangkaian jalan raya dan pos awal. Sistem pentadbiran dibentuk melalui provinsi atau satrapi yang diperintah oleh gubernur, satrap, diawasi pegawai raja. Pemerintahan Achaemenid amat liberal terhadap golongan ditakluk. Rakyat dibenarkan mengamalkan adat dan agama sendiri. Buktinya, monumen-monumen megah seperti Pasar Gadae, ibu kota pertama Cyrus, dan Persepolis, ibu kota Darius, terbina memperlihatkan seni bina megah Parsi. Bangsa Parsi juga terkenal dengan kerja logam bertatahkan emas dan seni bina yang mengagumkan. Contohnya, tapak Perspolis kini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Antara kejatuhan Empayar Achaemenid dan kebangkitan Sassanid, satu lagi dinasti yang perkasa memerintah tanah Parsi, yaitu Empayar Parthia, diasaskan oleh Arsaces Paming sekitar tahun 247. Sebelum Masehi, orang Parthia muncul dari stepe timur laut secara beransur-ansur meluaskan wilayah mereka dan mencabar kekuatan Yunani Seleucid era Parthia, menandakan masa ketahanan dan kebolehan menyesuaikan diri. Gaya peperangan mereka yang unik, terutamanya pemanah berkuda Parthia yang terkenal menjadi legenda. Dengan kuda yang pantas dan ketepatan yang mematikan pahlawan, Parthia boleh menyerang secara tiba-tiba dan berundur dengan pantas mengelirukan legion Rom yang berdisiplin. Sekalipun, panahan Parthia yang terkenal di mana pemanah melepaskan anak panah sambil berundur menjadi simbol jenius taktikal mereka. Pada kemuncaknya, Empayar Parthia terbentang dari Mesopotamia hingga ke sempadan India, mengawal laluan perdagangan utama di sepanjang laluan sutra. Ini membawa kekayaan yang besar dan menjadikan kota-kota mereka seperti Ktesiphon dan Hekatompilos, pusat perdagangan dan budaya yang sibuk. Orang Parthia adalah diplomat yang mahir, seringkali mempermainkan Rom dan China antara satu sama lain untuk mengekalkan kemerdekaan dan kemakmuran mereka. Walaupun mempunyai kuasa, orang Parthia membenarkan pelbagai adat dan agama berkembang pesat di dalam sempadan mereka. Seni dan seni bina mereka menggabungkan pengaruh Yunani Parsi dan tempatan mencerminkan masyarakat berbilang budaya yang kaya. Namun perselisihan dalaman dan tekanan berterusan dari Rom akhirnya melemahkan negara Parthia menjelang awal abad ketiga. Masehi Sassanid bangkit berkuasa menamatkan pemerintahan Parthia, namun orang Parthia meninggalkan warisan yang berkekalan, menunjukkan kepentingan kebolehan menyesuaikan diri gabungan budaya dan ketahanan dalam kisah Parsi. Marilah kita sekarang mengembara ke zaman kegemilangan yang menyusul apabila Empayar Sassanid membawa kemuliaan dan perpaduan baharu kepada dunia Parsi.
Selepas berabad-abad lamanya, Parsi diperintah oleh orang Parthia. Empayar Sasanid muncul dan mengubah Parsi menjadi sebuah negara yang hebat. Diasaskan oleh Ardashir Repai pada tahun 224 Masihi, Sasanid memulakan era kebangkitan semula bagi identiti, budaya dan kuasa Iran. Di bawah pemerintahan mereka, agama Zoroastrian dijadikan agama rasmi negara. Ini menyatukan penduduk di bawah satu bendera rohani dan budaya yang sama. Raja-raja Sasanid, terutamanya Shapur-in dan pengganti-penggantinya, memulakan projek-projek besar untuk mengembalikan kegemilangan Parsi kuno. Mereka membina istana-istana besar, kuil-kuil api yang agung, dan ukiran-ukiran batu yang rumit. Semua ini masih mengagumkan pengunjung sehingga hari ini. Bandar-bandar seperti Ctesiphon berkembang maju sebagai pusat pentadbiran dan pembelajaran. Tukang-tukang Sasanid pula terkenal dengan kerja logam dan ukiran batu permata mereka yang sangat cantik. Selain seni bina dan seni, Sasanid juga menghidupkan semula sastera dan sains Parsi. Para sarjana menerjemahkan karya-karya dari tradisi Yunani, India, dan Syriak ke dalam bahasa Pahlavi. Ini memelihara pengetahuan yang kemudiannya mempengaruhi zaman keemasan Islam. Pembaharuan undang-undang dan pentadbiran empayar memusatkan kuasa. Ini memastikan kestabilan dan kecekapan di seluruh wilayah yang luas. Namun, Sasanid bukan sahaja pembina, mereka juga adalah pembela yang hebat. Tentera berkuda berperisai berat dan tentera mereka yang berdisiplin menjadi benteng pertahanan terhadap Rom dan kemudiannya Byzantium. Ini menjadikan Parsi dihormati dan digeruni di seluruh dunia kuno. Era Sasanid yang sering dikenang sebagai zaman kegemilangan membuka jalan bagi legasi tamadun Parsi yang berkekalan. Gambar reruntuhan Persepolis, ibu kota upacara Empayar Achaemenid, kini ditetapkan sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pengaruh dan kekuatan bangsa Parsi. Bangsa Parsi dihormati dan digeruni oleh tamadun lain kerana beberapa faktor utama. Kekuatan ketenteraan dan pentadbiran. Empayar Parsi sentiasa menyokong tentera berdedikasi. Contohnya, Achaemenid memperkenal satrapi, provinsi dengan gubernur raja, Yamandars, pengawas diraja, dan tentera pos. Rupa-rupanya terdapat pos penghantaran pertama dunia untuk komunikasi cepat. Darius Sepalain menyatukan empayar dengan mata wang piawai dan sistem timbang tara seragam, serta menggunakan bahasa Aramaik sebagai bahasa rasmi pentadbiran. Rangkaian jalan raya luas dibina menghubungkan empayar dari Asia ke Afrika, membolehkan pergerakan tentera dan pos berjalan lancar. Di Parthia dan Sasanid, tradisi pentadbiran juga kukuh. Parthia mewarisi jabatan dipilih waris Seleucus dengan membenarkan raja kecil berbentuk vasal, manakala Sasanid memusatkan kuasa negara di tangan Raja Dewa. Tentera Parsi pula terkenal berkesan. Mereka melatih anak lelaki sejak kecil dalam menunggang dan memanah. Nilai kepelbagaian anak lelaki dianggap kekuatan. Pengaruh budaya dan ekonomi. Empayar Parsi menguasai laluan perdagangan antarabangsa. Parthia mengawal laluan Sutera Timur Barat, membawa kekayaan besar, dan Achaemenid mengawasi laluan ke Mesir dan Asia Tengah. Hasil ekonomi ini membiayai kemajuan seni bina, ilmu dan industri kerajinan Parsi. Misalnya, warisan seni tenunan periuk tangan dan permadani Parsi masih terkenal hingga kini, manakala perdagangan rempah, sutera dan logam menghubungkan Parsi dengan Asia dan Rom. Dari sudut budaya, orang lain memandang tinggi tradisi falsafah dan puisi Parsi. Orang Yunani klasik, Herodotus di KK, menyifatkan Persians sebagai rakyat berdisiplin tinggi dan menghargai kejujuran. Herodotus mengucapkan bahawa orang Parsi memandang menghina orang yang berbohong. Dalam era Islam pula, tokoh-tokoh ilmu Parsi seperti Avicenna dan Rumi memberikan sumbangan besar kepada ilmu dunia Muslim, menunjukkan sejauh mana pengaruh pemikiran Parsi diterima dalam tamadun lain. Pandangan tamadun lain. Dalam karya klasik, orang Yunani umumnya memanggil Parsi Barbaros, tetapi juga mengagumi kekayaan dan struktur empayar mereka. Orang Rom, meski sering bertempur dengan Parthia dan Sasanid, menghargai kawalan Parsi ke atas Timur Tengah. Para sejarawan Islam seperti Al-Tabari dan Ferdowsi menulis sejarah empayar Parsi dengan penuh penghormatan terhadap pemerintah seperti Khosrow-Din. Dalam era moden Barat, para orientalis 1920 BM memandang tinggi seni bina dan kesusasteraan Persia. Contohnya malah istana Persepolis dikaji sebagai keajaiban kuno. Legasi ini menjadikan bangsa Parsi disegani sebagai pendahulu dalam diplomasi, pentadbiran imperial dan kebudayaan Timur Tengah.
Evolusi imej bangsa Parsi hingga zaman moden. Sepanjang sejarah, bangsa Parsi telah memperbaharui identitinya. Orang luar Yunani dan Rom lama memanggil mereka Persia daripada Parsa. Tetapi dalam masyarakat Iran sendiri, nama Iran, tanah Arya, sudah digunakan sejak zaman Zoroaster. Misalnya, banyak teks Sasaniyah abad ke-4 menyebut Iran, dan bahkan menjelang abad ke-19 terdapat kefahaman dalaman untuk kembali menggunakan nama Iran. Pada awal abad ke-20, Reza Shah Pahlavi mengubah nama rasmi negara dari Persia kepada Iran, Mac 1935, sebagai sebahagian modernisasi dan pemantapan identiti nasional. Beliau menekankan bahawa Iran mencerminkan akar sejarah bangsa Arya dan merangkumi semua kumpulan etnik Persia, Azari, Kurdi, Lur, Baluchi, Arab, Dalal. Sementara Persia dilihat hanya sinonim dengan etnik Parsi sahaja. Langkah ini bertujuan menyatukan pelbagai wilayah dan subjek di bawah satu identiti bersatu. Hari ini, bangsa Parsi atau Iranian dalam konteks negara terus mengambil kebanggaan warisan Achaemenid, Parthia dan Sasanid. Contohnya, sambutan Nowruz, Tahun Baru Parsi, dan kepelbagaian seni bangsa Iran moden adalah perpanjangan tradisi kuno tersebut.